الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, tetapi yang demikian itu makruh kerana menyerupai ia dengan orang yang kembali kepada mengambil sedekahnya, dan tiada harus bagi seorang yang fakir memberikan kafarahnya kepada iyalnya. Wajib atasnya nafkah mereka itu, maka iaitu seperti hukum zakat juga. Tengok dah. Kata musannif rahimahullah, tetapi ya istidrak. Tapi ni lakin, tapi istidrak pada harus. Walaupun kita kata harus, masalahnya kita ambil kafarah kepada Zaid, kemudian kita minta beli beras tu dari Zaid, ambil beras tu pergi kafarah pula kepada Umar, kemudian minta beli di Umar tu pula. Begitulah siapa kena pula orang. Boleh ke tak? Boleh. Tapi bermula yang dimakian itu, kita guna kata dimakian itu, yakni dimakian itu yang tersebut daripada ini kaifiat lah. Yang tersebut daripada ini cara, ini kaifiat ni. Maknanya dimakian itu yang tersebut daripada cara-cara yang itu. Cara begitu tu makruh, dimakruhkan. Maknanya kalau kita tak buat macam ni dengan niat junjung perintah Allah, boleh pahala kita. Orang tak siwak lah tu, boleh buat tapi tak siwak ku. Baik tinggal. Niat lagu tu je boleh pahala dah situ. Tapi kalau kacau buat pun tak ada apa. Tu. Sebab apa kata makruh? Ni musannaf ni ilat dia. Dikatakan makruh tu alasan dia kerana menyerupai ia mana? Menyerupai dengan orang musyabbah bih. Musyabbah bih kena ke orang, musyabbah kena ke orang juga. Kerana menyerupai ia orang yang memberi kafarah dengan dimakian kaifiat dah. Buat gitu sini. Buat gitu. Kerana menyerupai ia orang yang memberi kafarah dengan dimakian kaifiat.
Kita tak di musyabbah tu kena kepada orang jugalah. Tasbih sama-sama orang. Kerana supo ya kata. Kalau makruh sebab apa? Kerana supo dia tu orang hak wi kafarah sebelah tadi. Dok wi tolak beli lagu tu. Supo. Bukan hak pula tak serupa aja. Menyerupa dengan takluk pada menyerupa. Orang tu jadi serupalah semeh dengan orang yang kembali kepada mengambil sedekah. Supaya orang yang kembali kepada mengambil sedekah, ya kecek belik. Kembali kepada mengambil. Jadi orang yang ambil kembali atau ambil balik. Serius. Supaya dengan orang yang kembali kepada ambil. Jadi orang yang ambil balik sedekahnya sedekah orang tu. Kita sedekah kepada orang dah, lepas tu make klik. Apa hukum? Makruh. Sedekah duit dah kepada Zaid. Tak apa make klik. Kawan tak cukup ni. Minta klik duit dekah ni. Apa hukum? Makruh. Sedekah. Maka supaya kata supa tu duk mai tolak berah gi, lepas tu beli. Lepas tu halau wi kat orang ni pula. Lepas tu beli daripada orang tu, ambil wi kat orang ni pula. Rupa tu supa sedekah, lepas tu ambil kelik rupa supa pada bukan hak tu lah. Sedekah ni ya kita sedekah kita ambil kelik, hak tu tak ada beli. Tak. Hak ni kita sedekah dah. Kita beli tapi rupa dia tu serupa. Sebab itulah hukum makruh juga kerana jadi meh-meh tu. Tu dia. Patut sewi di hukum makruh lagu mana cara? Wah lagu ni pula kena hilang makruh. Kita sedekah. Kita tu kafarah kepada Zaid. Lepas tu Zaid tu berah tu kepada Umar. Kemudian kita beli di Umar tu hari. Kita beli di Umar tu kerana bila Zaid berah kepada Umar, hak Umar dah. Bila Umar kita beli di Umar. Bila beli di Umar tak namakan kita ambil kelik dak. Hak suku pula ni. Kalau gitu tak jadi makruh. Ngerti tak? Kalau duk mari duk beli mari. Mana Zaid minta beli kelik Lepas tu beli. Lepas tu ambil duit tu pergi kepada Umar. Lepas tu minta beli di Umar pula. Sebab tarik kelik pergi mari tu jadi makruh rupa dia. Maka nak wihli makruh. Sebab tu juga zakat terah pun sebab tu. Nak wihli rupa makruh yang lagu mana? Kita wi kepada Tok Guru. Misalnya kita wi kepada Zaid Daya Fakir. Maka anak dia ada lagi kita nak wi juga ke anak dia. Lepas tu wi Zaid tu wi berah tu ke anak dia. Lepas kita beli di anak dia pula. Bukan beli di Zaid, beli di anak dia tu. Kalau rupa tu tak jadi rupa ambil klik tak jadi makruh. Padahal kalau buat supaya tak punya ya boleh tapi makruh. Tu je. Tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullah, supaya orang ambil klik sedekah. Mengambil sedekahnya, yakni mengambil selepas daripada ia sedekah kepada orang yang lain. Gitulah. Selepas daripada ia sedekah kepada orang yang lain. Lepas ia sedekah dah, dia ambil klik, hukumnya makruh. Orang tua kata buruk siku tu, jangan ambil klik. Widah. Ambil klik pula. Buruk siku, dekah lah. Kalau wi milik tak boleh ambil klik dah, yang milik dah. Witam beli aku wi milik kemung. Hak wi kemung dah lah. Wi mu milik benda ni. Soalnya tahu wi jadi tukar hak lah. Tu habis. Kalau kira-kira gimana pun jadi milik dah. Bak sedekah tu cuma kat ambil kelik tu jadi hukum makruh masalah sedekah. Dan tiada harus bagi seorang yang fakir. Lain pula ni. Tiada harus. Tak harus, haram lah ni maknanya. Tiada harus bagi seorang. Tak boleh bagi seorang. Seorang mana sifat pada seorang? Seorang yang fakir. Dia tu orang yang apa dah, orang fakir. Orang susah. Orang susah apa. Tiba-tiba dia ni
Ya fakir tu dah, lepas tu dia pergi jimak isteri dia bulan Ramadan masalah. Ya kena kafarah dah. Ya kena kafarah juga. Lepas tebang-tebang cari-cari beras mari bolehlah naik pula cupak tu. Boleh ke tak dia nak ambil beras tu kepada anak bini dia? Moga anak bini dia pun fakir miskin enggak? Tu jatuh tiada harus bagi seorang yang fakir tu, tak harus oleh memberikan kafarahnya bagi tiada harus. Tak harus memberikan ia seorang tu akan kafarahnya, kafarah seorang yang fakir tu. Tak harus dia beri kafarah dia tu memberi kepada iyalnya. Takluk itu. Memberi kepada iyal, kepada tu takluk kepada memberi. Memberi kepada iyalnya, kepada ahli isi rumah, ahli keluarganya, seorang yang fakir. Ya nak kepada anak dia boleh ke tak? Tak harus. Nak ambil kafarah tu kepada bini dia boleh ke tak? Tak harus. Kau dulu, iyal tu iyal mana? Keluarga mana hak tak boleh kita dak tu? Kalau kepada anak nakal lagu mana? Anak nakal miskin juga, fakir juga. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Anak nakal, sepupu, ikutlah apa. Hak tu tak apa. Tapi keluarga yang jenis ni hak tak boleh. Keluarga mana? Iyal yang wajib atasnya nafkah. Dia wajib tu sifat pada iyal. Tak harus dia kafarah dia tu kepada keluarga dia, ahli rumah dia, yang wajib atasnya, atas seorang yang fakir tu wajib oleh menafkah mereka itu iyal. Wajib mereka kena nafkah. Supaya kita kata kita tok laki wajib kena nafkah siapa? Nafkah isteri, nafkah anak. Maka kita nak kepada anak, kepada isteri tu tak leh kafarah tu. Kenapa? Ya tak boleh nama ya tak boleh nama fakir lah. Faham tak? Kenapa? Ya gini. Cara nak sah kafarah kita kena kepada fakir dan miskin je. Hak lain tak boleh. Faham dah? Tak serupa zakat. Zakat kita kepada bini atas asnad yang lain, bukan asnad fakir. Kita boleh helah lagi. Anak kita zakat kepada anak boleh tak? Boleh. Tapi yang makan atas rupa nama fakir lah. Kalau makan atas rumah fakir tak boleh. Kerana apa? Fakir kat mana? Ya wajib mengkena nafkah dia, mengkena belanja dia, mengkena sanga dia. Tu. Dia tak nama fakir sebab tu kena belanja dia. Tiba-tiba ambil tu pergi kepada atas nama fakir tu tak boleh. Malaikat pergi atas rupa lain, atas rupa yang lain. Tapi masa Allah kafarah ni dia kena kepada fakir dan miskin je. Maka bini kita, anak kita tak leh atas rupa tu. Kerana dia tu wajib atas kita nafkah dia. Gitu dah. Tu ya nak ayat. Habis itu nafkah mereka itu iyal. Maka iaitu tidak harus kafarah kepada iyal. Buat kita. Maka iaitu tidak harus kafarah kepada iyal tu seperti hukum zakat juga. Seperti hukum zakat jugalah. Seperti hukum zakat ni tak boleh kita kepada anak kita, bini kita atas nama fakir miskin tu tak boleh. Tu tak boleh. Zakat. Seperti hukum zakat agak kafarah di sini. Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala, syahdan, ini suatu perkara yang lain pula. Diketahui daripada yang tersebut itu bahwasanya segala perkara kafarah jima' yang 3 perkara tu wajib dengan tertib. Maka tiada harus baginya berpindah daripada merdekakan kepada puasa, malaikat apabila lemah ia daripada memerdekakan. Dan tiada harus baginya berpindah daripada puasa kepada memberi makan, malaikat apabila lemah ia daripada puasa.
Tu dia kata. Syahdan, satu perkara yang lain dia kata kan, diketahui, dipaham daripada yang tersebut itu, dipahami daripada huraian yang tersebut. Kita faham daripada huraian yang tersebut. Tersebut di mana? Yakni mulai daripada syahdan pada muka 150 ni sampai ke sini ni. Tu yang tersebut. Mulai daripada syahdan pada muka 150 ni, cuba buka tengok. Mula di syahdan tu sampai ke syahdan ni. Tu huraian tersebut. Kita faham daripada huraian tersebut itu. Tu. Faham kat mana? Diketahui bahawasanya akan bahawasanya dalam risyad ni kita reti kata segala perkara kafarah, segala bagai bukan bagai dak lah, segala bukan bagai, segala nak katakan perkara yang dia tulis lagu tu dah. Dia tak ada orang nak guna kelimah dah. Segala bentuk rupa, tak apalah, tak gitu tak apa tu. Kita reti kita segala bentuk, segala rupa kafarah jima'. Bentuk kafarah jima', segala perkara mana? Yang 3 perkara itulah yang bersifat pada segala perkara. Segala bentuk kafarah jima' yang 3 peseng tu, 3 bentuk tu lah. Mana 3 perkara tu? Satunya merdeka sahaya, keduanya puasa 2 bulan berturut-turut, tiganya memberi makanan 60 miskin. Tu 3. Kita duk mengaji mari bagi orang hak faham tu lah, hak tak faham pun tak faham situ. Tak diketahui juga. Hak perhati tu diketahui, kalau tak perhati tak ketahui juga. Dengan masuk linga kanan tu linga kiri sepatut juga. Kita tahu kata segala bentuk kafarah jima' yang 3 tu khabar bahawasanya tu dah wajib ia dengan tertib, wajib berlaku dengan tertib. Kena berlaku pelatur turun gitu, 1, 2, 3, kena ada tertib. Nak susah, nak buat selap tak boleh, kena tertib, biar dilamdap dia. Wajib dengan tertib, turut lamdap dia. Wajib kena mengikut lamdap 1, 2, 3 turun mari. 1, 2, 3. Faham dah situ? Maka tafriq wajib dengan tertib. Ya, tafriq pada wajib dengan tertib tu dah. Tafriq pada wajib tu dia pecah tubik lagi. Maka padahal kalau tak awak tubik pun kita nampak dah bahaya-bahaya dah, cuma tafriq tu nak pecah dah lagi, nak berteduh lagi. Maka tiada harus baginya, bagi seorang yang bayar kafarah tu lah, tak haram, haram lah, haram tak haram baginya, bagi seorang tu tiada harus berpindah. Bagi tiada harus, tak harus boleh berpindah, tak boleh pindah, tak boleh alih, tak boleh beralih daripada puasa, daripada memerdekakan saya lah, maknanya dengan syarat-syarat saya yang tersebut mari dulu. Tak harus dia alih pindah daripada merdeka. Merdeka ni apa yang martabat pertama dah ni dah. Tak boleh dia turun daripada merdeka tu, berpindah turun kepada puasa, kepada takluk pada berpindah. Pindah dari merdeka kepada puasa, puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh dia pindah daripada merdeka kepada puasa, malaikat kalau nak boleh pindah juga apabila lemah ia seorang tu, lemah daripada memerdekakan.
Malaikat dia lemah daripada merdeka. Tak ada duit nak beli hamba masalah. Tak dapat hamba di mula, ataupun ada hamba tapi tak cukup syarat, ataupun ada hak cukup syarat tapi ada seorang dua untuk buat khidmat gitu je. Kalau jual, kalau merdeka habislah. Masalah. Jadi tak ada lemah. Dia lemah daripada ada hamba. Faham tak? Bila lemah barulah turun kepada puasa. Dan tiada harus baginya, bagi seorang tu pula. Tak harus, haram lah. Bagi seorang tu tiada harus oleh berpindah. Fa'in bagi tiada harus. La yajuzu. Soalan kata ya fa'in dah. Bagi la yajuz. Itu ibarat ya lagu tu. Maka tiada harus baginya, tiada harus berpindah, alih turun daripada puasa yang jadi martabat yang kedua tu. Kita nak pindah daripada puasa 2 bulan berturut-turut, berpindah kepada memberi makan. Kita pindah kepada memberi makan 60 miskin tu lah. 60 mud kepada 60 orang miskin. Tu. Tak boleh kita pindah daripada puasa kepada memberi makan. Malaikat kalau nak beri makan juga apabila lemah ia seorang tu lemah daripada puasa berturut-turut 2 bulan. Dia lemah dengan beberapa sebab, tua berdah dah ke, atau sentiasa sakit ke 2 bulan ke, wahad kaza. Ataupun poso kena butuh syahwat kuat berdah ke, tak boleh tahan juga tu. Tu tak boleh tahan juga. Pernah mata lalu dia mula lebih pada 7 hari mula nak pening, gelap mata rasa ke nak duduk tak kena dah. Nak jimat juga. Nak sapat malam pun tak boleh dah. Misalnya sapat hari tu jadi tak kuasa dah tu. Tak kuasa dah dia tu untuk nak berturut-turut puasa masalah. Habis itu kata musannif rahimahullah, masya-Allah nah, malaikat yang lemah daripada puasa, barulah ia boleh turun kepada makan. Dan jika lemah maka orang panggil bila we makan tu tak sutai dah lah hak memberi makan tu. Ni pula orang miskin tu kira martabat yang ketiga dah. Kalau tak kuasa hak tu lagi, tak ada dah martabat yang keempat. Dia katakan, dan jika lemah ia seorang, lemah daripada sekalian perkara yang 3 itu, tak boleh buat belaka. Duit pun tak ada, jangan kata gapo nak puasa pun tak ada, nak buat makan pun tak ada, tak buat puasa juga. Nak memberi makanan 60 mud 60 cupak tu tak kuasa juga. Apa nak buat? Wajib tak lagi? Dia kata, jika lemah ia daripada sekalian perkara yang 3 itu, jawab jika. Kalau lemah lagi tak kuasa 3 perkara tu, nascaya. Itu jawab. Tetaplah kafarah itu dengan sekalian perkara yang 3 pada zimmahnya, han keadaannya dengan bertertib. Dia kata Allahu Akbar ya kabir. Kalau tak kuasa juga, nasihat tetaplah kafarah itu, tetaplah hukum wajib kafarah tu, tetap hukum wajib kafarah tu, tetap lagi, tetap hukum wajib tu. Tetap kafarah tu, kafarah han keadaan kafarah tu dengan sekalian perkara yang 3 tu, dengan sekalian bentuk-bentuk yang 3 tu. Kafarah dengan sekalian bentuk yang 3 tu, tetap kafarah pada zimmahnya, pada takluk kepada tetap lagi kafarah, wajib kafarah masih tetap lagi, tetap pada zimmah, pada tanggungannya seorang. Orang panggil duk jadi wajib lagi. Tak kuasa pun wajib, duk tetap lagu tu.
Faham tak? Tak lucu, orang panggil tak terlepas. Nanti bila ada duit kena bayar. Kena bayar bila ada duit. Dia tak lepas. Duk tetap pada zimmah dia lagi, pada tanggungjawab, pada tanggungan dia lagi. Dia tak terlucu, orang panggil. Duk tergantung di tekak dia lagi. Han keadaannya nyo kafarah tu berlaku dengan bertertib. Lagu tu lah tertib 1 2 3 tu. Tu maknanya kalau dia ada hamba mari lepas pada tu hanya kena ada beri hamba. Tu misalnya dia tak ada berlaku 3 perkara tu, dia tak kuasa berlaku. Selepas pada tu setahun dia ada berlaku 3 tu. Ada berlaku. Kena buat apa dulu? Merdeka dulu. Tu nampak tu dah. Tu cara dia. Ni kafarah jima' orang panggil. Tu. Allahu Akbar. Ni banyak perkara juga orang kita kadang-kadang dia tak tahu bab kafarah ni. Dia tak tahu. Dia tahu sekadar batal je bila jima' bini dia boleh puasa, terbatal dah puasa dia. Hak tak mengaji sikit tu dia kata batal dah lah moga jima' dah. Bila batal padahal ada lagi wajib kafarah pula kalau je buka puasa dah. Jaga molek. Tu dia. Allahu Akbar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika kuasa ia kemudiannya atas suatu perkara daripadanya, wajiblah atasnya mengerjakan dia. Tengok Masya Allah. Dan jika kuasa ia seorang tu, dia lemah belaka, dia tak kuasa ke asalnya. Lepas tu dia pergi kuasa. Jika kuasa ia seorang, kuasa bila? Kuasa kemudiannya. Jadi kemudian daripada lemah dengan tiga-tiga itu, dia kena kata lah dah. Dia kena kata gitu. Kemudian daripadanya, nyo tu rajak kepada lemah. Tu. Kalau jadi kuasa lepas pada dia lemah mari, tak lama tu duit ada mari, kaya mari masalah. Dia pergi kuasa atas suatu perkara daripadanya. Astad ni takluk kepada kuasa. Dia pergi kuasa mari lepas pada tu. Kuasa di atas suatu, atas mengerjakan suatu perkara, suatu bentuk daripada 3 bentuk bagi kafarah. Tu. Gigi boleh mana-mana so. Maknanya tak lama tu dia menega-menega ada duit. Ataupun dia tu sakit mari, gigi semua sakit dia, boleh puasa masalah. Gigi kuasa mana-mana so daripada 3 tu. Nascaya jawab jika bila gigi kuasa mari selepas pada tu, nascaya wajiblah atasnya, atas seorang yang kuasa tu pula tu, wajib boleh mengerjakan dia, mengerjakan kafarah yang ia kuasa tu. Ia kena kerja kafarah yang ia kuasa. Dia tu dia kafarah, tapi kafarah yang ia kuasa. Ia kena kait, bukan kafarah semata-mata kafarah. Bukan kafarah semata-mata kafarah. Kafarah yang ia kuasa. Kadang-kadang kuasa so mana-mana tak apa. Mengerjakan dia sebenarnya mengerjakan dia suatu perkara tu lah. Tapi kita lebih sorang sikit. Mengerjakan dia akan kafarah yang ia kuasa. Situ sebenarnya wajib sah lagi. Wajib kafarah sudah. Wajib segera kafarah. Jangan duduk lama-lama. Lama duit tak ada pula kan? Lama merai pula. Tu dia. Maka sini kena kata wajiblah atas seorang tu segera mengerjakan dia. Kena takdir segera tu. Nak bina apa? 2 perkara hak wajib. Bukan wajib kafarah sah, wajib segera kafarah tu satu lagi. Nak buat lama-lama tu berdosa pula tu.
Tu. Wajib atas dia segera mengerjakan dia kafarah kuasa tu. Misalnya yo kuasa, yo gagah sehat mari. Kena puasa. Lama tak lama uzur pula kan? Dak uzur pula tak leh kuasa nak puasa pula. Tu habis itu. Tu sabila tu dah, masya-Allah. Ni cara tatbik ibarat dia. Tatbik ibarat. Habis itu kalau panah tatbik ibarat panah hurai, ya boleh hurai mari sendiri. Ya ibarat tu tok panah molek ya hurai mari boleh. Tu. Kalau tak reti ibarat, reti tapi tak lama lupa nak baca sendiri tak leh. Tak reti tak apa, tak ingat. Yang kata. Dan dalil yang menyabitkan akan yang dimakian itu hadis Bukhari dan Muslim. Ni dalil hak musana kita janji nak sebut Ingat tak dulu muka yang kewapo ya kata. Musana janji nak sebut ni nak sebut dah ni. Dan bermula dalil yang menyabit, yang menetapkan akan hukum yang dimakian itu. Apa hukum yang dimakai itu? Yakni wajib kafarah tu lah. Wajib kafarah jima' dah. Orang tanya, mana dalil kata orang yang jima' siang hari Ramadan itu wajib kafarah? Musanya nak rakyat lah tu. Dalil yang menyabitkan akan yang dimakai itu ialah khabar. Ialah hadis Bukhari. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dan oleh Imam Muslim. Sahih, hadis muttafaqun alaih. Tu maknanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis tu sifat. Hadis yang diriwayatkan, yang diriwayat akan dia. Diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Sanad hadis tu naik siapa? Abu Hurairah. Tu dia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis mauquf lah. Maknanya kalau kira mauquf tapi hukum marfu' dah. Ya kan aja cerita Nabi. Duk tengok Nabi buat gitu gini. Tu dia. Ia katakan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala halaqtu wa ahlaqtu. Lapa wa ahlaqtu ni tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim tu. Ia sabit pada riwayat yang lain pula. Tapi pun sana kita ambil mari bubuh jugalah. Sebenarnya dia riwayat dah kata hadis Bukhari dan Muslim. Tiba-tiba je buh wa ahlaqtu mari buat apa tak tahulah. Tapi nak riwayat kata wa ahlaqtu ni riwayat dari lain daripada Bukhari Muslim. Kena kat molek. Lama kalau kita tak riwayat lagu tu duk ngajar puak hop sing jenis. Nak Qur'an hadis mata tu dia kata tak ada Bukhari Muslim mengarut tak Nabi kamu. Pula dah kita tak ada tengok mari dulu. Tak tengok mari dulu sadar teka mengaji tak tanah pula. Pakai kena rak demo pula. Tu kena jaga juga situ satu. Ni dah ni kata panah royak gitu yang mengarut bahawa kata Nabi pula. Bukhari mana ada, Muslim mana ada alaq tu. Jawab kata ni riwayat lain lah, tanggung tu. Ya ada riwayat yang lain lagi. Oleh Baihaqi ke Tirmizi ke kita tengoklah. Wa ahlaq tu. Faqala wa ma ahlakaka. Faqala wa ma ahlakaka. Faqala wati'tum ra'ati hamzah wasadna wati'tum ra'ati. Kalau kita baca kawakah wati'tu imra'ati. Tu wati'tu ada satu riwayat waqa'tum ra'ati. Tu makna zula belaka tu makna sama. Wati'tum ra'ati fi ramadana. Ya kata Allah. Qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan.
Nabi tanya, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan? Qala la. Qala, Nabi tanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Nabi tanya dia. Qala la. Alah, hadir ni enggak ada mengaji tu jadi suka dengan, jadi kita jadi suka supaya Nabi suka juga. Qala la. Qala, Nabi tanya pula, fahal tajidu ma tut'imu at'ama yut'imu tut'imu it'am, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Sittin mapo bagi tut'imu, miskinan tu tamjid bagi isi anda sittin tu. Qala la. Habis dah. Tak ada berah-berah gandung-gandung nak buat makan, memberi makan apa tak ada. Summa jalasa. Tak ada arahnya, duduk dia. Ini isyarat kata dia tanya Nabi tu kaya duduk berdiri. Jadi kita tanya susuk jawab tak ada apa, dia duduk dekat Nabi. Fa ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Ada orang bawa marilah. Rajulun tu ada di riwayat Bukhari, rajulun minal ansar, seorang laki-laki daripada ahli Ansar, ahli Madinah. Bi'araqin fihi tamrun faqala tasaddaqa. Peyama tu baca mati jazah. Tasaddaqa yatasaddaqu, tasaddaqa. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'al. Itu cara amal dia. Kalau kita ngaji surah tu, cara peyama daripada fa'ul dia kembali kepada peyam mudarat. Teka mukhatab, lepas tu buah huruf mukhatab tu kembali matikan akan wa huruf mudharaah dan dimatikan akhir. Itu cara dia kalau fi'il sahih. Tasaddaqa yatasaddaqu, buah tasaddaqa bihadha. Nabi kata faqala tasaddaqa bihadha, faqala ala afkar minna ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allah afqara minna. Ala ni dia tanya ni. Jadi a'la afqara minna. Ya situ hazah huruf istifham orang panggil. Jawab tanya. Hazah huruf istifham. Jadi asalnya a'la afqara minna. Kalau kita tak baca hamzah istifham, kena tekan suara sikitlah. We nampak kata nanyalah. Ala afqara minna ya Rasulullah. Rupa tu. Tu menekan suara we nampak kata tanya. Kalau hazah huruf istifham kak, tu korenoh suara tu jadi korenoh pula dah. Faqala ala afqara minna ya Rasulullah. Afqara, ya ala masuk afqara dia qapak tu, qapak dengan patah ismul ladzil yang sore, ilat yang menegak tanwinnya gapo, wazai isim, af'al isi tabdil, tu wazai pe, bukan wazai isim dak, wazai pe. Isi tabdil atau wazai pe. Dan juga wasah deh. Afqara minna ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Allah akbar, Allah akbar. Ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Betul sungguh. Orang betul, orang kampung. Maknanya ni orang betul-betul yang mari mengaku depan Nabi tu pun nak kata jujur hati dia dengan Allah Ta'ala dah. Sebab tu dia tak kena takzir. Dia tak kena takzir kerana dia atas mari tu ya mari sesat dah. Mari minta ajar daripada Nabi dah. Sebenarnya kafarah serta ta'zir ni kalau kita ngaji. Tak gitu kan? Ni tak kena ta'zir. Sebab apa tak kena ta'zir? Ni kerana dia tu datang dengan sesat dia.
Tu yang kita faham daripada tu. Peti takzid tu dah. Tak tulis dah dulu. Tulis dah. Masya-Allah. Oi, kalau orang halus tengok kitab ni dah, pandai kitab ni dah mau rasa. Tak kena mengaji dah bab puasa lain, lain kitab lain. Tak kena mengaji dah. Babus saumi. Kalau temu kitab mana bercara babus saumi pun mada dengan kitab ni dah. Dengan huraiya, dengan tulisan, dengan dobit, dengan gapo sia. Oi, mada untuk waktu Pak Rojak. Mada dah. Mada dah. Kalau dia mau ngajar bab puasa di mana-mana tempat pun mada kitab ni untuk jadi marjek, tempat marjek demo dah mada. Kalau dia betul-betul boleh tulis lah, tulis dobit gapo siap ada. Allah ada. Ada. Cukup. Cukup bi. Allah. Tak ada dah kita jawi hak huraiya dia halusi. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, malaikat tak ada perhati tu, tak ada orang. Kadang-kadang orang ngaji di jauh-jauh tu, orang ngaji ke online, orang ngaji lesok tu lebih reti halusi pada kita duk mengaji majlis lagi. Oi, ya hatta agama ada yang hatta agama bagi saya tahu babo tengok ni ya tu Allah. Janganlah reti. Amal ni tu ngaji semua penuh tu. Penuh boleh. Cu boleh nak minta we baca sabila cu habis. Habis khotel kitab ni pula dah. Bukan khotel bab puasa. Baca mi apa ni? Tapi tak siralah amal tak ni ya. Pada dah. Tu nak ya tahap sungguh tu sungguh lah. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatilah. Padahal kita ni Allah, kalau kira sungguh ni laba kita banyak dah. Kita duduk dekat, duduk dalam majlis. Kalau kira sungguh suara gapo cerak kita. Ada demo. Tak itu tapi hidayah Allah Ta'ala ni weh, taufik Tuhan ni, ia tak tentu tak orang sungguh weh. Allahu Akbar. Kata musannif rahimahullah, fadhahika sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum. Hatta badat anyabuhu. Thumma qala izhab ni ya amma da zahaba yazhabu izhab hamzah wasa. Kalau itu kalau nak baca wasa thumma qala izhab. Tapi kita tak usah baca sampai tara tu lah, kita nampak wakah-wakah tak apa. Summa qala izhab fa at'imhu ahlaka. At'im tu hamzah qata atau wadai af'ala hamzah qata, sebab tu kena baca isbat tu teka wakah teka wasa apa. Fa at'imhu ahlaka. Habis itu kata musannif rahimahullah, masya-Allah hadis ni ingat molek weh. Ingat walak. Kalau tak ingat mata hadis pun ingat mafhum dia pun besar dah. Yani artinya, arti hadis, sekali peristiwa. Musa ni sebut ni tak terjemah lagi ya, buat apa ni, buat titan dia dulu. Sekali peristiwa, sekali berlaku satu kejadian. Peristiwa ni satu kejadian. Tu. Sekali peristiwa, ada satu kali berlaku satu kejadian. Maksudnya ada satu benda berlaku, ada satu kisah berlaku. Tu. Mana peristiwa tu? Yang nak royak ni. Ja'a rajulun, telah datang oleh seorang laki-laki. Rajulun tu seorang laki-laki. Dia datang dengan isi nakirah. Tak tahu kata siapa, tapi puak sahabat kenal. Cuma dalam hadis tak sebut nama je. Bila cik-cik sungguh ada nama yang lagi. Ulama hadis mari hurai-hurai tu ada nama yang pula. Nama puak laki-laki ni.
datang oleh seorang laki-laki, ya, namanya tafsir dia. Nama seorang laki-laki hok mari temu Nabi ni nama apa? Namanya Salamah anak Sokrin. Salamah bukan Tino tu jatuh weh. Salamah. Salamah anak Sokrin Al-Bayadi. Dia daripada Bani Bayadah. Al-Bayadi. Tu dia. Salamah anak Sokrin ni datang kepada, takluk pada datang dia. Ada seorang laki-laki tu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia mari temu Nabi. Mari jumpa Nabi. Bila mari jumpa Nabi, maka sembah oleh seorang laki-laki itu, iaitu Salamah tu. Sembah dia ni mana cerita wayaha merayuhan. Maka sembahnya, maka cerita oleh Salamah ataupun seorang laki-laki itu sembah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita ke Nabi. Ya wayak Nabi, siap dah ya Rasulullah, halaktu, dia kata. Halaktu. Apa halaktu? Telah binasa lah hamba ya Rasulullah. Siap dah aku ya Rasulullah, punah dah aku, punah ya bila aku. Punah ya dah ya Rasulullah. Punah dah ya Rasulullah. Siap dah. Habis dah. Tu halak tu. Arab ni yang panggil lagu tu. Hancur dah aku. Lebur bida, lebur aku. Punah ya bida. Salah kata gitu. Minasalah hamba. Musanya terjemah sekat tu. Padahal ya ada lagi ya sambil wa ahlaktu dah. Wa ahlaktu tu ya tak terjemah mari. Wa ahlaktu ni kalau tak terjemah juga kena kata dan membinasa oleh aku akan isteriku. Kalau nak terjemah juga, aku ni binasa, aku ni punah dah, dan aku mempunah orang lain pula lagi. Aku punah dah, punah orang lain pula ya Rasulullah. Biningku siapa punah juga. Ya Rasulullah, punah ya dah aku, punah ya sampai ke bining. Salah kata kita. Tu. Tapi kalau kita nak kecek juga dia wa ahlak tu. Tu. Tapi kalau tak save pun tak apalah. Kita bersabit atas musannaf pun kalinya ya suka data dah. Ya sebut. Tapi tu tak nampak jalan tu. Sebut apa kalau tak terjemah gitu. Tak tahulah. Maka sembah yang telah binasa lah hamba yang kata, bunuhlah aku ya Rasulullah. Maka sabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda ni tanyalah, dengan mana tanya. Maka sabda yang ditanya oleh Nabi, Nabi pun tanya. Nampak yang mari muka using ya Rasulullah, siap dah punah ya dah aku. Nabi pun tanya, wa ma ahlakaka? Nabi kata, wa ma ahlakaka? Apa makna wa ma ahlakaka? Apa yang, yani apakah perkara yang membinasakan di kau? Mau kata punah ye tu, apa hak wak punah ye tu gapo? Apakah perkara yang membinasakan di kau? Mung kata mung binasa, apa yang membinasa mung? Apa yang membuat wimu tu rusak tu apa? Apa benda duk jadi pusing tu? Ma ahlakaka? Kalau turut dalam Arab sungguh. Dan apakah barang yang membinasa ia mah akan dikau? Apa benda yang membinasa tu? Nabi tanya, faqal. Ya jawablah. Maka sembahnya, maka jawab olehnya seorang laki-laki iaitu Salamah bin Sokrin. Dia pun jawab kepada Nabi.
wati'tum ra'ati fi ramadana ya Rasulullah. Hamba jima' dengan isteri hamba. Aku jima' akan isteri hamba. Jima' pada siang hari bulan Ramadan. Yakni maknanya aku duk puasa lah. Aku duk puasa. Tu. Aku jima' biningku tengah-tengah duk puasa ya Rasulullah. Siap. Oh, siap. Tengok. Tu. Wata'tum ra'ati fi Ramadana. Qala, Nabi pun tanya klik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya. Nabi tanya kena. Hai, dapatkah engkau memerdekakan seorang saya? Tengok. Hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan? Dapatkah? Yani kuasakah engkau? Kuasakah engkau? Bolehkah engkau? Kuasakah engkau memerdekakan seorang saya? Kuasa ke tak nak merdeka saya seorang? Kuasa ke tak nak cari saya, nak cari hamba seorang untuk merdeka? Kuasa ke tak? Musana terjemah lagi tu. Ni terjemah ni isyarat kata ma tu'tiku tu ma masdariyah kalau gitu kan. Hal tajidu ma tu'tiku ma masdariyah. Takwil masdar tu'tiku wa di maf'ul bagi tajidu. Seolah kata hal tajidu i'taqa raqabatin. Tu gitu. Kuasa kamu nak merdekakan hamba? Boleh tak? Tapi boleh ihtimal lagi, boleh tanggung kata ma tu ma mausul. Kalau kita pakai ma mausul kena takdir si ait mari. Han tajidu ma tu'tiku ai tu'tiku bihi. Raqabatan. Adakah engkau kuasa akan barang yang dapat merdeka oleh engkau dengan barang tu? Merdeka akan seorang saya. Boleh juga kalau nak pakai ma mausul. Kalau nak pakai ma masdariyah, ni musanna kita pilih kot jadi ma masdariyah ni. Sebab tu dia terjemah lagu tu. Dapatkah kuasa ke engkau merdekakan seorang saya? Boleh ke tak mu nak cari saya seorang? Cari hamba seorang merdeka? Dia kata kena. Qala la. Maka sembahnya maka jawab oleh seorang laki-laki itu. Dia jawab kena, tiada hamba dapat yang dimakian itu, tiada hamba kuasa akan yang dimakian itu merdeka seorang sahaya tu. Kamu tak kuasa ya Rasulullah, tak boleh, tak boleh cari, tak ada mula gitu. Tiada hamba dapat yang dimakai itu ya Nabi Allah. Dia kata gitu lagi dah. Dalam musannaf ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah ni hak musannaf dah. Hak dalam mata sungguhnya, dalam hadis sungguh la saja ya, la ikut. Tu. Aku tak dapat ya Rasulullah. Maka Nabi kata lagi. Nabi kata kan? Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'aini? Kalau kita ngaji fiqh, hak ngaji lepas-lepas mari ya hurai lah. Syahrain itu ke apa? Hilaliyain. Dah. Hak pasal hilal dua-dua mutatabi'aini. Hak kata mutatabi'aini tu hurai lepas mari belaka dah tu. Maka sabdanya, maka tanya olehnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya kali. Nabi kata kan, kuasa ke engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Boleh ke tak nak puasa 2 bulan berturut-turut? Boleh tak? Maka sembahnya, jawab olehnya oleh seorang laki-laki itu. Laki-laki itu pun jawab. Dia jawab kan? Tiada kuasa ya Nabi Allah. Tiada hamba kuasa akan yang dimakan itu ya Nabi Allah. Hei Nabi Allah, hamba tak kuasa.
Sini orang tanya ni. Sini orang tanya. Tanya lagu mana? Geno gado jawab kata tak kuasa. Dia tak terang lagi nak tahu mana kata tak kuasa ya. Hak kita duk mengaji mari tak boleh nak giwi makan ni kalau tak ada puasa dulu. Bila nyata kata tak kuasa puasa, barulah giwi makan ni. Ni Nabi kata mengkuasa ke tak puasa? Tak kuasa ya Rasulullah. Jawab lalu tak kuasa. Apa mu tahu mana kata tak kuasa? Mu tak ada mula lagi ya. Ni ulama duk bincang tengok kok mana ni. Kata wajib tertib, nampak lakoh kek lalu dah. Tu mazhab kita Syafi'i kira kata sini ni masuk dalam keuzuran ni. Tu tiada kuasa ya Nabi Allah tu. Tulis sikit betul tu, cepat-cepat. Dia berkata tiada kuasa tu. Yakni dia berkata tiada kuasa kerana dia tahu dirinya. Kerana dia tahu dirinya bahawa dia sangat kuat nafsu dan tak boleh sobat diri pada melakukan jima. Maka ini diiktibarkan dalam mazhab kita masuk dalam uzur yang boleh pindah kepada martabat yang ketiga. Yang boleh pindah kepada martabat yang ketiga. Habis situ. Ni ulama PHC ni. Dia kuat nafsu. Tahu mana kata dia kuat nafsu besar dah. Tengok bulan Ramadan dia tak tahan. Bulan puasa nak dah leh. Nak tak leh bulan puasa tu dia mengadu depan Nabi. Dia sendiri tahu diri dia. Aku tak puasa Rasulullah. Aku pernah mata. Lepas minggu tu jadi cok dah. Lepas minggu tu gelap mata dah. Nak tak boleh. Ya orang kita tak serupa. Satu-satu orang kadang-kadang dia sobar diri nafsu. Dia boleh sebulan tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Setengah orang tak boleh dah. Seminggu ni tak boleh dah. Tu. Pernah mata dah. Pergi jauh-jauh tu ingat asal nak klik rumah semacam dah. Tu jenis tu. Maka dia ni dia pengaku ya tak kuasa ya Rasulullah, tak kuasa. Maka sabda Nabi, tanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi pun tanya. Nabi kata kana? Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Tu nampak ma tu pun ma masdariyah juga. Hal tajidu jadi hal tastati'u it'ama 60 miskinan. Salah kita. Nabi kata, dapatkah engkau, yakni kuasa ke engkau, dapatkah engkau, kuasa ke engkau memberi makan akan 60 miskin, 60 orang miskin? Boleh ke tak memberi makan kepada orang 60 orang miskin? Tiap-tiap seorang itu satu mud. Kuasa ke tak? Nabi tanya. Maka sembuhnya, maka jawab olehnya, oleh laki-laki itu, seorang laki-laki itu pun jawab. Bila Nabi tanya lagi tu, dia jawab. La pula dah. Apalah? Tiada hamba dapat. Tiada dapat memberi makan, dia kata. Tiada dapat, tidak kuasa oleh hamba memberi makan. Ya Nabi Allah, tak kuasa nak beri makan ya Rasulullah. Tak kuasa. Allahu akbar ya Rabb. Tak kuasa. 3 dah ni. Setelah itu selepas tu apa setelah itu, yakni selepas dia jawab pertanyaan Nabi, lepas dia jawab pertanyaan Nabi dah, lepas pada tu maka duduklah ia seorang laki-laki itu. Ini isyarat kata dia tanya Nabi ketika ia berdiri. Dia mari tu duduk berdiri. Ya Rasulullah, amma ni siap dah gini sekian. Akhir-akhirnya tak ada kuasa belaka, ya pun seolah tu tak ada arah, tak ada jalan nak pergi dah. Tak tahu nak buat apa dah. Maka duduk tepi Nabi. Duduk tu Rasulullah pun tunggu wahyu lagi. Tuhan nak cara lagu mana orang ni?
Seolah kata gitu. Duk tunggu waktu keputusan laki-laki ni. Maka duduk ia. Duk start tak lama lepas pada tu, maka dibawakan oranglah kepada Nabi suatu karung berisi kurma. Maka dibawakan oranglah kecek itu. Dibawa oleh seorang lelaki, buat gitu. Maka dibawa oleh seorang lelaki, dibawa kepada Nabi SAW. Ada orang bawa mari. Dibawa apa? Bagi dibawa. Dibawa akan suatu karung, suatu bekah lah kita kata. Beledi ke, neka ke, ikutlah. Bekah. Ada laki-laki bawa mari. Ni ada satu riwayat kata, laki-laki tu daripada ahli Ansar. Bawa mari. Nampak orang tu tak ada, Rasulullah pun tak awak kena. Ada orang laki-laki bawa mari, pikul mari satu bekah berisi kurma, yang ada kurma, yang ada watama di dalam tu. Dalam tu ada watama. Maknanya bekah tamar mari. Setong watama bawa mari. Orang tu pikul setong watama mari. Wi ke Nabi, ya Rasulullah, ni. Ya Rasulullah, watama. Lalu tu maka sabda Nabi Allah. Nabi pun sabda oleh Nabi SAW, sabda-sabda baginya bagi seorang laki-laki itu. Nabi pun sabda kepada laki-laki itu. Nabi katakan, engkau sedekahkanlah dengan kurma ini, akan kafarahmu. Engkau sedekahkanlah dengan kurma ni, dengan watama dalam karung ni. Sedekahkanlah akan kafarahmu, bayar kafarahmu dengan watama ni. Ni bayar kafarah, ya kata Nabi kata. Ambil pergi bayar kafarah, okey. Maka sembahnya, maka tanya seorang laki-laki itu, bila Nabi suruh ambil watama tu pergi sedekah wak kafarah, maka dia tanya Nabi, ya Rasulullah, hamba sedekahkan kau dengan kurma ini? Tu. Ya Rasulullah, hamba sedekahkan kau dengan kurma ini atau yang terlebih apa daripada hamba, ya Rasulullah? Dia tanya, hamba sedekahkan kau? Jadi adakah hamba akan sedekah? Adakah hamba akan sedekah dengan kurma ni, dengan buah tamar ni? Hamba nak sedekah buah tamar ni, sedekah atas yang takluk pada sedekah. Adakah hamba nak sedekah buah tamar ni, sedekah di atas orang yang terlebih papa daripada hamba, ya Rasulullah? Ya Rasulullah, aku nak ambil watama ni wi kepada orang yang lebih apa daripada aku, ya Rasulullah. Gitu. Wallahi, dia kata, demi Allah, maka demi Allah, ya Rasulullah, fa wallahi, maka demi Allah, ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Demi Allah, tidak ada antara dua gunung Madinah ni. Tak ada dah antara dua gunung, dua bukit Madinah ni. Tak ada dah yang mempunyai rumah. Tidak ada dah antara dua gunung Madinah ni yang mempunyai rumah. Jadi satu tuan rumah pun tak ada dah antara dua gunung Madinah ni satu tuan rumah pun yang terlebih berkandak kepadanya, kepada ini kurma. Yang terlebih berkandak kepadanya, kepada ini kurma, terlebih berkandak daripada hamba. Lebih daripada hamba. Tak? Ya Rasulullah, mengenawi aku ambil watama ni pergi sedekah kepada orang yang lebih papa pada aku. Demi Allah, tak ada dah lain Madinah ni, tak ada orang lebih papa pada aku dah. Akulah hak susah sup dah. Aku dah pakai sup dah, pada pergi ke biar. Wi kepada pakai, aku hak pakai sup dah. Antara dua gunung Madinah ni, dalam Madinah ni tak ada orang lain, aku seorang hak pakai sup. Nak ambil wi ke siapa?
Tu maksud dia. Maksud dia. Tu faham molek sudah. Tu. Ya Rasulullah. Allah. Maka Nabi Allah pun tertawa. Nabi pun suka. Cakap lagu tu Rasulullah pun tak ada arah. Soalan kata habis jalan kat Nabi pun. Tak ada arah dah tanya kata boleh merdeka tak kuasa, boleh puasa tak kuasa, boleh makan yang tak kuasa. Siap. Demo ambil pertama okey. Ambil pergi bayar kafarah. Ya Rasulullah nak pergi ke piyo? Pergi orang apa-apa pada aku lagi. Tak ada dah dalam Madinah aku hasuk tai dah. Apa-apa. Apa nak pergi ke siapa? Nabi senyum. Dhahika. Rasulullah pun tertawa, suka senyum Nabi. Suka dia setara mana? Nabi suka hati setara mana? Hingga kelihatan sekalian giginya yang bernama Angyab. Sehingga kelihatan, sehingga nampak sekalian giginya, gigi Nabi. Gigi mana? Sifat. Gigi yang bernama Angyab. Apa Angyab? Angyab iaitu gigi Angyab ni. Kalau kita panggil gigi Angyab iaitu yang hampir gerham. Gigi yang hampir gerham, yang dekat dengan gigi gerham. Kalau binatang panggil taring lah ni, kita ni sini, ni sini, ni Angyab. Ini dia ni. Angyab. Orang kita bila senyum, Rasulullah dia tak suka gini Nabi. Kita ni suka iblis. Put kita duk sika tu. Suka lagu tu suka iblis. Nabi tak ada suara lagu tu. Nabi sukanya senyum tara ni je. Bila senyum, bila suka suk dia gembira tu. Dia suk dia gembira senyum. Suk tu. Tu suk dah. Kita gapo? Wah tu iblis setan. Gapo? Ya no. Tak apa. Bateri nak habis situ. Habis sekat mana nasi sekat tu? Dah. Dia kena cap penuh lah. Cap penuh dah. Belum ada tu. Tak dihing tak apa. Tak dihing. Tu. Cap dia penuh lagi. Habis itu. Tu Nabi suka. Ni suk dah Rasulullah suka ni. Allah. Kalau dalam kitab hadis mana-mana kalau dhahika Nabi, ketawa Nabi tu kau datuk ya. Maknanya bukan kata tak ada. Rasulullah tak ada gitu. Senyum patu tabassama dhahika. Dhahika dia sekat tu. Suk dah. Tengok orang berpegang dengan sifat Nabi tu supaya pada habib-habib juga boleh suka tengok. Sekat tu ya. Kita ni bukan lagi tu. Hak tu ketawa iblis. Ketawa iblis. Sebab tu ketawa lagu tu acak-acak tu hati kerah. Hati dikerah Nabi ayatlah dia. Hati dikerah. Akhir-akhirnya tak nak terima mana kebenaran bila raja tu jadi dengar masuk linga kanan tu buat telinga kiri. Masuk kerah, masuk malah nak ngaji, masuk malah nak terima. Kalau dengar pun dengar gitu. Tak ada sifat orang panggil nak terima kebenaran. Wal iyazabillah min zalik. Tu. Maka Nabi pun tertawa hingga kelihatan sekalian giginya yang bernama Angyab. Taring lagi kita ada taring kalau binatang taring Angyab ni. Yang gerhan ni sini, gerhan ni fan kram ni dah. Fan kram ni kita kiki lagi. Gigi rara tengok. Gigi. Lepas tu sebelum pada sawah situ ni. Tu orang panggil Angyab. Kemudian maka sabda Nabi Allah. Tu dia. Habis itu. Lepas pada kitab ni kita nak buka biasalah pada hari
part 1 ni ataupun part 2 3 itulah kita nak mengajar biasa dah kita. Tapi timbul perasaan mari kata nak pilih orang mengaji, nak tapih orang. Bukan benarkan semua orang ngaji dak dalam sahan. Walaupun seorang dua orang pun nak mengajar seorang dua orang tu. Tapi orang yang kita rasa kita nak mengajar dia. Lagu tu wasaq yang mari. Kemudian maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi kemudian bersabda Nabi Allah. Nabi pun jawab bila dia kata tak ada orang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna fadhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat angyabuhu. Summa kemudian maka sabda Nabi Allah, Nabi pun sabda kepada laki-laki itu. Nabi kata, izhab, pergilah engkau. Gilah, tak apalah, gilah. Fa'at'imhu, bawa olehmu ini. Bawa olehmu akan ini tamat ni. Hei, gilah. Bawa tamat ni. Bawa gilah. Bawa tamat ni gi. Maka beri makan. Jadi maka beri makan olehmu akan dia. Akan tamat tu. Beri makan akan isi rumahmu, akan ahli rumahmu. Tak apalah, gilah. Oleh tamat ni buat gi bagi makan kat anak bini lah. Nabi kata. Buat gi makan kat anak bini lah. Nabi kata. Masya-Allah. Patut orang tanya. Orang tanya lagu mana? Tu soalan depan tu. Orang tanya soalan. Saat ni baru duk mengaji saat ni je kata orang yang fakir tu tak boleh bayar kafarah dia kepada ahli keluarga dia. Tak harus. Pakok mana nak Nabi suruh wak giwi kepada anak bini duk makan watama ni kok mana pula ni? Ni ulama tolong tanggung hadis ni. Soalun, satu pertanyaan. Jika ditanya oleh orang, ada orang mari tanya, ikutlah siapa pun. Dia tanya kena, bahawasanya tak rojak, telah terdahulu perkataan. Telah terdahulu, telah terlepas dah huraian. Hurai lepas dah. Telah terdahulu perkataan, telah terlepas huraian, yakni pada muka 157. Baris 12. Kita tengok. Muka 157 baris 12. Cuba kita tengok di situ, lepas dah kecek pen dan huraian. Kok mana? Bahawa itu pada perkataan. Lepas dah huraian bahawa sungguhnya tak raja. Lepas dah huraian bahawa sungguhnya tiada harus bagi seorang yang fakir, tak boleh bagi seorang yang fakir yang papa tu, tak harus memberi kafarah bagi seorang yang fakir tu, memberi kepada iyalnya, kepada ahli rumahnya, nyonya seorang yang fakir. Kita ngaji dah kata tak harus bagi orang yang fakir. Kalau dia nak bayar kafarah, dia nak bayar kafarah kepada ahli keluarga dia tu tak harus. Karena iyal dia tu kau dulu. Iyal mana? Keluarga mana hak tak harus beri? Iyal yang wajib atasnya nafkah mereka itu. Tu yang saat ni kita faham wajib dalam kitab hak saat ni kita tak yang dah. Kita boh yang tu reti tu. Sifat hak ni yang mari sorang dengan yang. Memberi kafarahnya kepada iyalnya. Iyal mana? Ahli rumah yang wajib atasnya, atas seorang yang fakir itu, wajib oleh menafkahkan mereka itu iyal. Tak apalah, kita ngaji lepas dah satning je panah-panah. Bahawa kita kalau fakir, kita orang apa, duit tak ada, tapi akhirnya ada juga sekadar makan untuk nak bayar nafkah, untuk nak bayar kafarah. Tak boleh kita nak beri kafarah tu kepada bini kita, anak kita, kerana orang tu kita wajib nafkah dia dah. Tu. Maka kalau gitu, maka betapa makna? Jadi apakah maksud
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imhu ahlaka tu. Hak Nabi kata at'imhu ahlaka tu apa maksud? Yakni artinya beri makanlah olehmu hei lelaki, hei Salamah, memberi makanlah akan makanan ini, akan buah tamar ini. Beri makan akan isi, akan ahli rumahmu. Memberi makanlah kepada ahli rumahmu. Tu orang tanya, hei, makna apa Nabi kata lagu tu? Tak belawai ke Nabi suruh ambil watama tu giwi ahli makan. Watama tu nak bayar kafarah, tiba-tiba Nabi suruh wi kepada ahli makan. Bakuk mana pula kata tak lehnya dulu. Nak jawab lah ni, ulama nak tolong jawab. 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 Nabi kata kan, itu ulama kata kan, bahwasanya diihtimalkan bahwasanya adalah khurma itu disedekahkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya, atau diberikannya akan dia supaya akan jadi kafarahnya yang diberikannya kepada 60 miskin. Maka tetap kalau berkhabar ia kepada Nabi Allah akan kepapaan dirinya, padahal terlebih hajat ia serta iyalnya kepada makanan itu daripada segala mereka yang papa di dalam Madinah. Maka diizinkan oleh Nabi Allah baginya pada memberikan makanan itu bagi isi rumahnya, supaya akan jadi pengajar bahwasanya kafarah itu tiada wajib atas seorang melainkan dengan yang terlebih daripada kifayah dirinya dan kifayah isi rumahnya. Tengok faham tak faham tak? Tengok tu. Jawab dia katakan bahwasanya tak rojak dalam Irsyad ni bakal tok gitu dulu. Diihtimalkan, ditanggungkan perkataan Nabi itu. Tanggung. Tikhwam boleh kita kata. Kita tanggungkan perkataan Nabi itu. Ditanggungkan bahwasanya dalam Irsyad ni Al-Hal wa Syad. Kita tanggung kata adalah kurma itu, adalah buah tamar itu. Buah tamar dalam karung tak ni tu. Kita tanggung kata buah tamar dalam karung tu disedekahkan dengan dia, dengan kurma tu. Disedekahkan dengan dia, dengan kurma tu. Disedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanggung kata watama tu Nabi kita sedekah dia. Sedekah atasnya, tak lep pada sedekah. Disedekah atasnya, atas seorang laki-laki itu. Tanggung kata Nabi kita sedekah watama tu dah kepada orang laki-laki. Salamah tak ni tu. Nabi kita sedekah watama tu kepada Salamah. Orang wak mari ke Nabi watama tu. Lepas tu Nabi kita sedekah dah kepada Salamah. So, atau diberikannya akan dia, atau kepada disedekahkan, atau diberikannya, diberi milik akannya, akan kurma itu diberi akan dia, akan seorang laki-laki itu. Nabi kita beri milik. Ikutlah. Wi sedekah ataupun Nabi kita pakai Allah wi milik dah kepada Salamah itu. Salamah, miklah ni aku wi kamu. Atau aku sedekah kamu. Tu. Tanggung kata watama tu Nabi kita sedekah dah kepada Salamah. Sebab apa Nabi sedekah? Supaya elak pada sedekah. Di sedekah tu supaya akan jadi kafarahnya, kafarah bagi seorang tu. Nak jadi kafarah, bayaran kafarahnya, kafarah seorang tu.
Nak jadi kafarah. Kafarah mana? Sifat pada kafarah. Kafarah yang diberikan akan kafarah tu diberi kepada 60 miskin. Nabi kita sedekah watama tu kepada Salamah, supaya nak wislamah tu ambil watama tu lagi bayar kafarah kepada 60 orang miskinnya. Kau dulu situ. Bila Nabi hala watama kepada Salamah, Salamah royak kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada orang apa-apa lagi pada aku. Maka tetap kalau berkhabar ia seorang, iaitu Salamah. Tetap kalau berkhabar, berceritalah oleh Salamah khabar kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Bila Salamah royak ke Nabi, khabar ke Nabi, royak lagu mana? Khabar akan mampu bagi khabar. Tetap kalau berkhabar ia kepada Nabi akan kepapaan diri seorang laki-laki itu, iaitu diri Salamah tu. Bila dia khabar kepada Nabi, dia royak kepada Nabi tentang si kepapaan diri dia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Adalah hadis dia. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada apa-apa lebih padaku. Bila dia khabar kepada Nabi akan kepapaan dirinya, padahal sedangkan terlebih hajat ia, terlebih berkehendak ia, terlebih perlu ia seorang laki-laki itu, terlebih berhajat serta iyalnya serta keluarganya seorang laki-laki itu, terlebih berhajat kepada makanan itu, kepada takluk pada terlebih hajat. Padahal dia tu dan keluarga dia tu lah terlebih hajat kepada makanan itu, iaitu watama tu. Terlebih hajat daripada, tak lupa dah, terlebih hajat daripada segala mereka yang papa di dalam Madinah. Padahal dia lah hak papa sup dah, papa sekali dah, tidak ada orang yang lebih berhajat lebih pada dia dah. Ya Nabi lagu tu. Bila ya ayat Nabi lagu tu, Nabi senyum tu tak ada orang nak mana. Nak buat lagu mana? Maka diizinkan oleh Nabi Allah, diizinkan oleh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, diizin baginya, bagi seorang laki-laki tu, iaitu Salamah tu. Takluk pada diizin. Takluk ni molek weh. Ni ibarat ni berhajat kepada letak takluk domeh. Oh. Takluk molek tak reti sepasuk. Maka diizinkan oleh Nabi, diizin baginya, bagi seorang laki-laki itu. Nabi pun izin. Izin apa? Takluk pada izin. Diizin pada memberikan makanan itu. Nabi pun izin kepada Salamah untuk memberi makanan tu, memberi bagi isi rumahnya, yakni kepada ahli rumahnya, ahli rumah bagi seorang laki-laki. Tu Nabi izin. Izin ke mana? Ya gini ya gini. Bila ya Rasulullah, aku nak ambil pergi sedekah ke piya watama ni. Ni, aku nak pergi sedekah ke piya. Dalam Madinah ni aku hak susah sekali dah. Nabi kata, tak apa kalau itu ambil pok anak bini memakai lah. Nabi izin dia tu ambil watama tu kepada anak bini yang makan. Izin tu bukan maknanya lepas tanggungnya tu kafarah dak wajib lagi atas dia tu. Faham tak? Kafarah tu terlekat lagi di atas Salamah tu. Dia kena bayar siapa masa mari. Dia ada duit mari kat mana, dia kena bayar kafarah. Tapi kali ni tak apa lagi. Mu ambil hak ni give ke bini mu makan dulu Dia tak ada orang sangat berhajat ke, ada mu hajat sekali ke, pakai mu makan kepada anak bini mu dulu. Tu makna dia tu. Nabi pun izin oleh Nabi baginya pada memberikan makanan itu bagi isi rumahnya. Sebab apa Nabi izin? Ilak pada diizinkan. Izin tu supaya akan jadi pengajar, jadi pengajaran kepada umat di belakang. Bahawasanya tak rajak, nak jadi pengajaran, nak beritahu ke umat di belakang, katanya kafarah itu
Tiada wajib atas seorang, tak wajib atas seorang manapun, melainkan dengan makanan yang terlebih daripada kifayah dirinya. Makanan yang terlebih daripada yang mencukupi diri seorang tu. Dan kifayah isi rumahnya atau pada kifayah diri, dan yang mencukupi ahli rumahnya, rumah bagi seorang. Nabi nak royak wi umat di belakang tahu kata, kalau sekiranya makanan tu ada sekadar mencukupi diri je, tak wajib lagi keluar zakat terah. Bukan keluar kafarah. Kita ni ada beras kita ada 60 cupak. Tapi 60 cupak tu buat makan harian kita dengan bini je. Tak nak lebih pada tu dah. Adakah wajib kafarah? Tak wajib kafarah lagi. Bukan tak wajib. Wajib tu wajib, tapi tak kena ambil hak tu pergi keluar. Nanti hak lain. Faham tak? Hak tu buat makan dululah. 60 cupak tu. Tu Nabi nak tahu lagu tu. Sebab tu Nabi suruh ambil wah tamar tu wi ke anak bini makan tu. Tak apa, tak kena pergi keluar zakat terah, tak kena pergi keluar kafarah lagi. Wi kepada anak bini memakai. Tu dia. Faham ke tak? Faham tak faham? Gitu. Mudah-mudahan Allah Taala buka mata hati kita. Tu. Ya syarat ni ya banyak. Syarat Allah Taala nak buka mata hati ni. Jangan kita ada gapo silap kita dengan Allah. Kalau ada kesilapan kita dengan Allah, apa-apa pun Allah Taala katuk mata hati lalu hijab mata hati. Ngaji sampai ke matuh tak reti. Tu dia tak, dia gelak tu. Walaupun dia buka pintu cerah, tapi lek dalam tu gelak. Dia tak masuk, tak reti. Tak reti. Kalau ngapa pun payah dia tak buka. Tu ada dah tu zulmah kita dengan Allah Taala. Ada tu. Yang ngewi ada tu. Allahu Akbar. Habis itu kata musannif rahimahullah, kalau orang duduk rumah pun kadang-kadang yang ngaji dah. Yang ngaji melalui apa? Melalui laisuk ke apa? Macam-macam tu. Tua duduk tengok raya leleh masalah. Tengok raya leleh. Terasak ni duk buka dengar leleh. Tak ada. Tua duk kasih leleh. Duk makan nasi leleh, duk tengok laisuk leleh, duk ngaji leleh, makan nasi leleh. Tu duk delanye beleh-beleh. Allah. Tu. Kita mengaji jauh, supaya kita ngaji dekat. Ngaji depan tok guru lagu mana, di belakang tok guru lagu tu. Supaya duk depan dah. Tu cara ngaji nak bagi hasil barakah ini. Tu. Ni depan tak berjuru. Tapi bila ngaji takat suara tu duk lanyi, duk bogel. Patut nak hasil barakah ke mana. Tu. Kalau ngaji di rumah pun kena duduk gini. Kalau ada terasak pun kena tak terasak, kena duduk supaya dari depan ngaji dah, depan dah. Ya Allah ya Tuhanku, aku ni tak ada kuasa, tak ada masa nak pergi ke ponok tu. Masa nak ngaji di tempat dia tak kuasa. Cari celah-celah masa ni lah untuk nak mengaji. Wilah barakah ya Allah. Tu. Ada doa lagi tu. Mudah-mudahan ilmu tu jadi hasil berkat. Hasil manfaat. Boleh buat mengajar ke orang lain pula. Tu. Habis itu. Ya dah kena lagu tu. Duk rumah pun lagu tu. Ya kena lebih lagi. Sebab kita duk ngaji ni. Ni tak ada cara nak makan tu. Duk nyana belakang kok dini tu tak kena cara. Dia kena hadap mari. Kalau kita duduk dalam bala tu, duk nyana belakang kok dini. Baba duk ngajar. Waktu nyana kok tu. Hatmu tak ada hadap kok tu guli. Menghadap kok belining tu. Tu tak kena cara belakang. Salah cara. Orang hok ngaji di luar salah cara pula. Orang duduk depan tu dia duduk belakang tu. Hok ngaji di luar tu. Tu. Banyak.
Hok duk belakang lagi dia kecek. Allah 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 Allah. Duk chat ada hok tengah chat. Ada juga. Tapi duk sobar lagi tak ada jadi pegang dengan batu. Orang tu. Duk chat bapa duk mengajar chat la ilaha illallah timur dah pelajar kita sekarang lah ni. Aduh masya-Allah. Masya-Allah akhir zaman. Bahaya yang terasa bahaya semua. Tu. Kalau kira kita duk ngaji dalam dulu nak nyana tie pun tak gamak depan babo. Depan tak nak nyana tie sampai su. Tu nak royak wi. Tu. Allahu akbar. Dah. Haulah, mudah-mudahan hasil berkat lah deh. Mudah-mudahan. Habis itu lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala buka mata hati kita lah, insya-Allah. Insya-Allah. Lepas tu perasaan iktiraf tok guru ni yang sama sekali. Kita ngaji dengan tok guru mana pun, ngaji dengan baba mana pun, dia kita mula menadah dengan dia dah, dia mengajak apa-apa, lepas tu hati kita rasa nak terima tak boleh. Geno ni. Mula timun iktiraf dalam hati. Tak kena aku lagu tu. Iktiraf tu hijab dah kita. Orang iktiraf tok guru, dia tak akan dapat ilmu dan keberkatan daripada tok guru tu selama-lama. Pergi ngaji dengan orang lain lah. Kalau dia kacau ngaji dengan orang ni pun dia tak reti dah. Allah Ta'ala tak akan wasit keberkatan dah. Tuhan katuk dah keberkatan. Tak boleh. Sebab tu kalau dengar tok guru ngajar, waktu tak tertel dengan kita, kena tanggung kok molek semata dengan tok guru. Takut ada jalan dia tu, ada wajah dia tu kok mana. Kita je tak tahu. Kita je tak tahu ada tu jalan dia tu. Tu kena kita tanggung kok molek semata. Tu. Baik tu dah. Jaga molek. Habis. Dengan baba kita kadang-kadang ada setengah iktiraf. Duk mengaji, lepas tu hati duk jadi hak tu tak lama, duk perhati lepas mari. Tak lama, tak lama. Lepas tu sampai ke hari ni pun tak jadi berkat di rumah. Masa tu ada timbul, baba suruh gantung bak dah. Masalah sakut bak semaya jemaah tu dulu tak ada pondok kita, sakut bak. Lepas tu bila timbul sakut bak tu, ada setengah-setengah meneteh. Kecek lek belakang. Apa dulu tak ada lahning. Tak ada ikhlas. Wah aku tu. Ada juga lagu tu. Timbul iktiraf tok guru di atas perbuatan dia. Orang tu tak lama duk perhati, sampai kerja rumah pun tak pakai kerja, duk perhati tengok. Lepas tu duduk dalam tak lama, dalam tak apa setahun. Lebih. Lepas tu duduk rumah lah ni pun kita takut sungguh. Tak boleh. Tak boleh, kena jaga mula. Tak padai dengan modal kita, rugi modal. Habis itu kata musannif rahimahullah, sebab tu nasihat kepada orang yang ngaji di luar-luar, ngaji di rumah-rumah tu, jaga moleklah kedudukan kita tu. Tu. Jaga molek. Ada kitab menadah tak molek, ada ais maya duduk bicara berjuruh. Ni pakai seluar panak misalnya. Pada dengar laisau. Leng. Dah itu tak boleh. Habis kat tu. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumih. Sikit lagi dah. Maka supaya akan jadi pengajaran kepada umat di belakang bahwasanya tak rajak tu. Kafarah itu, bermula kafarah itu tiada wajib atas seorang pun malaikat dengan makanan yang terlebih daripada kifayah, daripada yang mencukupi diri seorang tu, dan kifayah yang mencukupi isi rumah bagi seorang. Tu lagu tu ya. Kalau begitu pada masalah ni tulis itu, tulis kepada maka diizinkan tu.
maka diizinkan. Yakni Nabi izin kepada lelaki itu untuk memberi makan buah tamar itu kepada ahli rumahnya, serta tetap hukum wajib kafarah di atas zimmah lelaki itu. Tu. Tu ya. Habis itu satu tanggungan. Kalau kita nak tanggung kata Nabi, gi ikut rupa tu pun tak apa. Atau diiktimankan tanggung yang kedua. Ya, dua tanggungan ya. Kata ni. Jadi iktimalan. Dua tanggungan ya. Atau ditanggungkan, diiktimankan ni atau pada diiktiman hak dulu. Nak jawab dengan hak ni pun tak apa. Jawab dengan hak tadi pun tak apa. Jawab dengan hak ni pun tak apa. Atau diiktimalkan atau ditanggungkan boleh lagu ni. Bahawasanya dalam rusyad ni kita tanggung katanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tu mengerjakan sunat. Kita tanggung kata Nabi kita mengerjakan sunat, mengerjakan amalan sunat. Orang panggil kerja tatawuk, sukarela hati Nabi kita. Padahal awal tamat tu hak dia, orang ke dia, tapi dia tu saja nak buat amalan sunat. Mengerja sunat dengan takluk kepada mengerja taswir rupa mengerja sunat. Nabi kita mengerja sunat tu dengan membayarkan kafarah ganti daripada seorang laki-laki itu. Tak boleh tanggung tu. Tanggung kot yang kedua ni comel. Comel sikit pada hak mula kalau kita kira dah. Nabi kita ni keluar kafarah ganti. Keluar kafarah, membayar kafarah daripada, yakni ganti daripada orang yang, daripada seorang laki-laki itu. Jadi kita tanggung kata Nabi tu watama tu orang bawa wari ke dia. Pada dia ambil watama tu keluar kafarah ganti salamah. Keluar kafarah ganti salamah. Nampak jalan dah. Masya-Allah. Dan diberikan oleh Nabi akan kafarah tu. Nabi pun berilah kafarah tu. Diberi kepada isi rumahnya, kepada ahli rumahnya, ahli rumah bagi seorang laki-laki tu. Nabi keluar kafarah ganti salamah. Lepas tu ambil keluar kafarah wi ke pia, wi kepada ahli keluarga salamah. Tak ada apa moga orang luar beri, bukan dia sendiri beri. Faham tak? Kalau dia sendiri beri tak leh. Ni orang luar tolong beri wi. Tak apa. Maka Nabi kita tu ambil watama hak orang hadiah ke dia. Dia tu pun keluar kafarah ganti salamah. Lepas tu bila keluar ganti dah, beri kafarah tu kepada ahli rumah salamah tu sendiri. Hai, mu ambil wagi ke anak bini mu makan. Tu salah tu. Niat kafarah siap dah kamu. Faham tu dah? Tu. Faham tak? Isi rumah. Lepas tu orang tanya, "Hei, ya kena wi kafarah kena pula orang ke?" Pak ahli rumah ya ada berapa orang tu. Ahli rumah yang diiktimankan sifat pada ahli isi rumah. Ahli rumah salamah tu, ahli rumah yang diiktimankan, yang diboleh jadikan bahawa adalah isi rumah itu, ahli rumah bagi laki-laki itu 60 orang. Boleh dia ramah anak bini dia, anak dia bini dia. Orang yang wajib nafkah tu ayah dia. Tu.
orang ditanggungnya dia. Boleh hadir. Ihtiman. Masya Allah, Masya Allah. Boleh di ahli rumah selamat tu 90 orang. Orang cek-cek mari dah. Lepas tu Rasulullah pun pakai berikan kafarah tu kepada ahli rumah selamat lalu dah. Faham tu dah? Sebab apa wi kepada ahli rumah selamat tak wi ke orang lain? Supaya jadi pengajar, ilak pada diberi. Wi kepada ahli rumah bagi laki-laki itu supaya jadi pengajar, jadi pengajaran kepada umat. Pengajar dengan bahawasanya taraja. Nak wi tahu kata harus bagi seorang, boleh bagi seorang harus boleh mengerjakan sunat bagi harus. Nak wi tahu kata harus bagi seorang harus mengerjakan amalan sunat, mengerjakan amalan sukarela hati. Mengerja dengan takluk pada mengerjakan sunat. Harus bagi seorang tu kerja amalan sunat, mengerja dengan cara membayarkan kafarah. Nabi nak royak kita tahu kata harus orang luar nak bayar kafarah, membayar daripada ganti daripada orang yang lain. Tak? Nabi beri tu nak royak kata boleh orang luar nak tolong beri kafarah kepada orang lain. Membayar tu dengan ataupun kita kata takluk pada mengerjakan sunat apa? Mengerjakan sunat tu dengan izin molek kafar, membayar kafarah lah dah. Membayar kafarah dengan izin bagi orang yang lain tu. Orang yang lain di sini kena kepada lelaki salamah tak? Nabi nak royak kita tahu kata harus bagi orang luar nak tolong bayar kafarah bagi seseorang dengan cara izin dia, ya izin dia. Tu. So, dan lagi harus pula atau pada harus tak ni? Dan nak kita tahu lagi, nak pengajaran lagi kepada kita bahawasanya harus bagi seorang. Harus bagi seorang memberikan kafarah itu harus oleh bagi harus juga. Harus bagi seorang harus memberikan kafarah tu. Kafarah mana? Jadi kafarah yang dikeluarkan ganti. Dikeluarkan ganti orang yang lain tu. Itu kafarah tu. Memberi kafarah itu kafarah yang dikeluarkan ganti orang yang lain tu. Harus kita keluarkan kafarah kita keluar ganti orang lain tu. Beri-beri kepada isi rumah orang yang lain tu. Faham tak? Kepada takluk sudah beri. Memberi kepada ahli rumah bagi orang yang lain tu. Orang yang lain mana? Orang yang lain yang dibayarkan kafarahnya orang yang lain tu. Belik molek. Sedap. Yang tu sifat pada orang yang lain. Lepas tu pergi fikir molek. Nabi nak royak kita tahu kata boleh orang luar nak tolong bayar kafarah ganti orang ning dengan cara izin dia. Satu. Dan nak tahu pula kata boleh juga kita bayar kafarah tu kepada ahli rumah orang tu sendiri. Ahli rumah orang yang kita keluar kafarah ganti dia tu. Boleh tak? Faham tak dah? Dua situ. Maka tanggungan yang kedua ni jadi molek sikitlah, maknanya kalau turut tanggung yang kedua ni tak tergantung dah lah kafarah di atas diri seorang lelaki tu, tak ada lekat zimmah dah. Nampak tak? Kerana Nabi keluar ganti dah. Kalau tanggung yang pertama tu duk terlekat lagi, kafarah tu masih duk terlekat di atas zimmah bagi laki-laki tu lagi. Maka harus baginya bagi orang yang lain yang dibayarkan kafarah tu harus serta isi rumah orang yang lain tadi tu harus boleh memakan akan kafarah itu, boleh makan kafarah tu.
Habis itu sekat tu dulu. Syah dan gugurlah kafarah di sini dengan mendatang gila atau mati pertengahan hari yang jima' ia di dalamnya. Tetapi tiada gugur kafarah itu sebab kedatangan sakit atau safar. Ialah kira insya-Allah pagi esok kita baca lagi. Nak berhabiskan bab kafarah ni, lepas tu naiklah maksud puasa tatawwu. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u billahi syai'a wa la yaf'u. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.